Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala pada hari ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam pembelajaran kelas Al-Quran dan Fardu Ain bagi mata pelajaran pada hari ini, iaitu berkenaan dengan pelajaran ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tajuk yang kita akan bincang pada hari ini iaitu berkenaan dengan solat jamak dan qasar pada kali yang keempat. Sebelum ni kita telah tahu berkenaan dengan maksud solat jamak dan solat qasar serta hukum bagi solat jamak dan qasar itu, serta dalil dia dan juga jenis-jenis solat jamak itu. Ingat lagi tak jenis-jenis solat jamak yang kita belajar sebelum ini? Ada dua jenis solat jamak. Ada dua jenis, iaitu yang pertama solat jamak taqdim. Cuba sebut solat jamak taqdim. Yang kedua, jenis yang kedua solat jamak takhir. Mana ada dua jenis jamak, iaitu jamak taqdim dan juga jamak takhir. Dan perbezaan kedua-duanya kita telah lihat sebelum ini, iaitu jamak taqdim ini kita laksanakan kedua-dua salat yang kita gabungkan itu pada waktu yang pertama antara dua salat tersebut. Contoh Zuhur dan Asar. Bila kita laksanakan salat Zuhur dan Asar itu dalam waktu Zuhur. Waktu Zuhur adalah waktu salat yang pertama antara Zuhur dan Asar, maka itu dipanggil jamak taqdim. Begitu juga contoh Maghrib dan Isyak. Kita tunaikan salat Maghrib dan Isyak itu kita gabungkan dalam waktu Maghrib, maka itu juga dikira jamak taqdim. Okey. Yang kedua, jenis yang kedua salat jamak takhir. Ini sebagai ulangan ya. Jamak takhir ni pula iaitu kita tunaikan kedua-dua salat yang kita kumpulkan itu dalam waktu salat yang kedua. Contohnya, kita gabungkan salat Zuhur dan Asar, kita laksanakan pada waktu salat Asar, kerana salat Asar adalah waktu yang kedua daripada antara Zuhur dan Asar. Begitu juga Maghrib dan Isyak. Boleh jelas? Secara ringkas ya, itu salat jamak taqdim dan juga jamak takhir. Sekarang hari ini kita akan lihat berkenaan dengan apakah syarat sah bagi salat jamak takdim dulu. Jenis yang pertama, untuk kita tunaikan salat jamak takdim, jenis yang pertama ini ada syarat dia. Bila kita penuhi syarat dia ini, maka salat kita itu, salat jamak takdim kita itu sah dikira, diberi pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa syarat salat jamak takdim? Iaitu ada 4 syarat. InsyaAllah kita akan lihat satu-satu ya. Cuba kita lihat. Pertama, syarat salat jamak takdim iaitu ditunaikan secara tertib. Kita laksanakan kedua-dua salat jamak takdim itu secara tertib. Apa maksud tertib? Iaitu berurutan. Di antara dua salat itu kita buat secara urutan. Contohnya, kita salat jamak takdim antara Zuhur dan Asar. Pada waktu Zuhur, maka kita hendaklah tunaikan salat Zuhur terlebih dahulu, kemudian barulah salat Asar. Itu salah satu syarat salat jamak. Begitulah contoh waktu Maghrib dan Isyak. Untuk kita jamak takdimkan Maghrib dan Isyak itu, dalam waktu Maghrib tersebut hendaklah kita tunaikan secara tertib urutan waktu yang terlebih dahulu, kemudian barulah tunaikan solat waktu yang kedua. Iaitu kalau Maghrib dan Isyak kita tunaikan apa? Mesti kita kena tunaikan solat Maghrib terlebih dahulu, kemudian baru kita laksanakan solat Isyak dalam waktu Maghrib tersebut. Boleh jelas? Itu syarat yang pertama. Kita tunaikan dua salat yang kita jamakkan itu secara urutan waktu dia, secara tertib, ringkasnya. Yang kedua, syarat salat jamak takdim yang kedua itu
kita berniat menunaikan jamak takdim itu di dalam solat yang pertama. Semasa kita nak tunaikan solat jamak takdim, iaitu dikumpulkan dua solat dalam waktu yang pertama itu, mesti kita niatkan untuk kita jamak takdim itu pada solat yang pertama lagi. Contoh zuhur dan asar. Kita jamakkan zuhur asar itu dalam waktu zuhur. Maka semasa kita tunaikan solat zuhur itu, hendaklah kita niatkan untuk kita jamak takdim dengan solat asar. Semasa tunaikan solat zuhur, kita kena ada niat untuk kita jamakkan asar itu dalam waktu zuhur. Begitu juga contoh yang kedua, iaitu maghrib dan isyak. Semasa kita tunaikan solat maghrib, kita kena ada niat untuk kita jamakkan isyak itu dalam waktu maghrib. Boleh jelas? Dan niat itu di mana? Yang lebih afdalnya kita niat semasa takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dan diharuskan juga kita niatkan untuk jamak takdim salat asar itu dalam waktu zuhur itu, di mana-mana keadaan solat yang pertama itu. Sama ada ketika kita qiyam ke, sama ada ketika kita rukuk ataupun ketika kita sujud, asalkan sebelum kita bagi salam solat yang pertama itu, kita dah ada niat untuk kita jamakkan asar ke dalam waktu zuhur. Boleh faham? Boleh jelas? Itu syarat yang kedua. Maknanya kena ada niat lah untuk kita jamakkan asar ke dalam waktu maghrib. Semasa solat asar ke dalam waktu zuhur. Semasa kita tunaikan solat zuhur. Ataupun maghrib dan isyak. Masa solat maghrib itu, kita dah ada niat untuk kita jamakkan isyak dalam waktu maghrib. Okey, itu yang kedua, syarat solat jamak takdim. Okey, boleh? Boleh kita teruskan lagi? Syarat yang ketiga, cuba murid-murid beri perhatian, kerana dia susah sikit, kita kena bagi perhatian yang kuat untuk kita sama-sama pelajari supaya dapat memahami. Okey, syarat yang ketiga untuk kita solat jamak takdim ini dalam waktu yang pertama, iaitu berturut-turut di dalam kedua-dua salat. Dua-dua salat zuhur dan asar kita tunaikan dalam waktu zuhur. Maghrib dan isyak kita tunaikan dalam waktu maghrib. Kedua-dua itu, zuhur asar, kita buat secara berturut-turut. Tidak boleh kita tangguhkan selepas kita tunaikan salat zuhur, kemudian kita buat hal lain dulu, kita berzikir, kita buat perkara-perkara sunat yang lain, maka dikira terbatal jamak kita. Dikira terbatal jamak kita. Seolah-olah kita telah melengah-lengahkan solat yang kedua itu tanpa sebab. Sekiranya kita lengah-lengahkan solat yang kedua, iaitu solat asar yang kita nak tunaikan dalam waktu zuhur itu, kita buat lewat, kita lengah-lengahkan tanpa ada sebab, maka terbatallah jamak kita untuk kita jamakkan asar dengan solat zuhur dalam waktu zuhur tersebut. Bila dah terbatal disebabkan kita melengah-lengahkan, melambat-lambatkan solat yang kedua itu, maka tidak boleh kita laksanakan solat yang kedua, itu solat asar ataupun solat isyak itu dalam waktu yang pertama itu. Tetapi kita kena tangguhkan dahulu solat yang kedua itu, kita kena tunaikan dalam waktu dia. Kalau asar tadi, kita kena tangguhkan sehingga masuk waktu asar, baru boleh kita tunaikan solat asar. Sebab apa? Sebab tadilah kita melengah-lengah, tidak berturut-turut melaksanakan selepas solat zuhur, tidak terus solat asar. Ini bagi orang yang melengah-lengahkan ataupun melewat-lewatkan solat yang kedua lah. Jadi syarat yang ketiga ini, kita mesti terus selepas selesai solat yang pertama, kita terus dengan solat yang kedua, tanpa ada bertangguh, tanpa kita melewatkan untuk solat yang kedua. Okey, jelas? Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat pula untuk syarat solat jamak takdim yang terakhir,
iaitu masih di dalam keadaan musafir sehingga takbiratul ihram bagi solat kedua. Kedua-dua solat yang kita kumpulkan itu Zuhur dan Asar. Mesti kita tunaikan kedua-dua solat Zuhur dan Asar itu dalam keadaan kita masih lagi dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir. Sehingga bila? Sehingga takbiratul ihram bagi solat yang kedua. Contoh Zuhur dan Asar. Dalam semasa kita solat Zuhur masih lagi dalam keadaan musafir, dan semasa kita mulakan solat Asar selepas takbiratul ihram, maka dikira sah untuk syarat solat jamak dalam keadaan kita masih lagi musafir. Tetapi sekiranya kita tunaikan solat yang kedua itu sebelum kita mulakan kita tunaikan solat yang kedua itu sebelum kita tunaikan solat yang kedua, tapi dalam keadaan telah kita sampai kepada tempat asal kita. Solat yang kedua kita nak mulakan tu, sebelum kita mulakan solat yang kedua tu, kita telah sampai pada tempat asal kita, maknanya kita dalam keadaan tidak musafir dah, maka tidak sah untuk kita jamak takdim solat asar tersebut. Jadi dikira kita kena solat kita yang kedua itu dikira kita solat yang kedua itu dikira solat dikira kena tangguhkan solat tu sehingga masuk waktu solat dia lah. Jadi nak jamak takdim ini mesti kedua-dua solat itu, solat yang pertama dalam keadaan musafir, solat yang kedua sempat dengan takbiratul ihram dalam keadaan musafir, dikira masih lagi sah jamak takdim kita. Jadi sekiranya tidak menjadi masalah lah sekiranya kita sampai ke tempat asal kita ketika kita solat yang kedua itu, asalkan selepas kita dah takbiratul ihram, walaupun tidak selesai lagi solat kita yang kedua itu, asalkan kita telah takbiratul ihram ketika musafir bagi solat yang kedua. Okey, boleh jelas? Okey, itu syarat sah solat jamak takdim. Seterusnya kita pergi satu lagi. Untuk jenis solat yang kedua, iaitu solat jamak takhir. Apa syaratnya? Dia ada syarat juga untuk kita untuk solat kita itu diterima, dikira sebagai solat jamak takhir. Itu apa solat jamak takhir ni? Kita tunaikan dalam waktu yang kedua. Syarat solat jamak takhir ada dua jenis. Yang pertama, ada dua syarat. Yang pertama, berniat menjamakkan pada waktu pertama. Okey, antara Zuhur dan Asar. Manakah antara Zuhur dan Asar ada dikira waktu pertama? Sudah semestinya waktu pertama adalah Zuhur, waktu kedua adalah Asar. Jadi kalau kita nak jamak takhir ni kita tunaikan kita kumpulkan dua solat, kita tunaikan pada waktu kedua, iaitu waktu asar. Zuhur dilaksanakan dalam waktu asar sekali dengan solat asar. Okey, bila kita nak buat macam tu, kita hendaklah berniat pada waktu pertama lagi. Pada waktu Zuhur itu kita kena ada niat untuk kita jamakkan Zuhur dengan Asar, walaupun kita tak tunaikan lagi solat Zuhur itu. Sebab kita akan tunaikan Zuhur dalam waktu Asar nanti. Mesti pada waktu Zuhur itu kita dah ada niat untuk kita jamakkan Zuhur ke dalam waktu Asar bersama dengan solat Asar. Okey, boleh? Itu syarat pertama bagi solat jamak takhir. Yang kedua, syarat yang kedua untuk solat jamak takhir ini masih dalam keadaan musafir sehingga selesai solat yang kedua. Ini berbeza dengan solat jamak takdim tadi. Solat jamak takhir ini mestilah kita selesaikan kedua-dua solat yang kita jamak itu dalam keadaan kita musafir. Dalam keadaan kita musafir. Dua-dua solat itu mesti selesai sehingga bagi salam. Sehingga bagi salam untuk solat kedua itu, solat asar itu. Dalam keadaan kita musafir. Dalam keadaan kita
musafir. Barulah dikira sah solat jamak takhir kita. Bagi solat jamak takhir ini dia tidak ada tertib sebagaimana solat jamak takdim. Tidak ada tertib, tidak ada urutan. Sama ada kita nak buat solat asar dulu baru solat zuhur, ataupun kita nak solat zuhur dulu barulah solat asar pada waktu solat kedua, iaitu solat asar. Okey, Ustaz rasa setakat itu untuk perbincangan kita, pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan syarat solat jamak takdim dan juga syarat solat jamak takhir. Moga-moga Allah memberi kefahaman kepada kita semua dalam mempelajari berkenaan dengan syarat solat jamak takdim dan syarat solat jamak takhir ini. Jadi setakat itu saja pelajaran kita pada hari ini. Moga-moga diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kefahaman untuk kita amalkan ibadah kita kepada Allah Taala ini. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.